السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada pagi ini menyambung perbahasan daripada tafsir surah Asy-Syura ayat yang ke-18. Kita boleh tengok dalam mushaf muka surat 485, surah Asy-Syura ayat yang ke-18. Firman Allah Azza wa Jalla yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. Itu kita punya perbahasan pada hari ini. Ayat yang ke-18. Dia ayat yang ke-16 sampailah ayat yang ke-19 ni dia duduk dalam satu topik, satu perbahasan, iaitu berkaitan dengan bantahan penentang wahyu, khususnya musyrikin Mekah, tentang ada ataupun tidak hari kiamat itu. Khususnya lagi ialah hisab ataupun pembalasan, syurga neraka. Apa yang diingkari oleh mereka bukan kematian. Kematian mereka terima, sebab kematian itu berlaku di hadapan mata mereka. Bahkan mereka melakukan jenayah pun dalam bentuk memberi kematian. Antaranya ialah membunuh anak perempuan hidup-hidup ataupun menanamnya secara hidup-hidup, menguburkan secara hidup-hidup. Jadi kematian tu dia orang percaya. Cuma lepas daripada mati, adanya alam barzakh, adanya proses menunggu dan dihimpunkan di padang mahsyar untuk menunggu hisab. Daripada hisab tu nak pergi kepada keputusan syurga dan neraka, yang tu diingkari oleh mereka. Dan pengingkaran ini bukan hanya wujud pada musyrikin Mekah sahaja, bahkan ianya kekal sampai hari kiamat pun akan ada manusia yang tak percaya kepada hari kiamat ini, tak percaya kepada kemusnahan, tak percaya kepada kebangkitan, dia tak percaya. Ayat yang ke-19 kita boleh tengok perbahasan. Ayat yang ke-18 kita boleh tengok perbahasan. Allah Ta'ala sebut maksud dia dulu. Yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha. Orang-orang yang tidak beriman kepada hari kiamat itu meminta dengan cara mengejek, ataupun kita sebut sebagai sarkastik. Setiap kali jumpa Nabi, tengok Nabi tengah menyampaikan dakwah, setiap kali tengok orang-orang beriman daripada kalangan para sahabat, mereka sengaja meminta-minta supaya kiamat itu disegerakan. Ini ialah bentuk-bentuk kedegilan. Dia suka melakukan ejekan. Ini antara benda yang berlaku pada suasana pada waktu itu. Itu bagi pihak orang kafir. Sebab Tuhan sebut la yu'minuna biha. Orang yang tak beriman, mereka ada satu sikap mengejek-ngejek, menggesa-gesa supaya hari kiamat itu segera berlaku.
Ini antara perangai buruk. Walladzina amanu mushfiquna minha. Dan sebaliknya orang-orang yang beriman itu ada pada mereka itu musyfiq. Musyfiq ialah maksudnya rasa takut, rasa risau. Takut bukan kerana nak melarikan diri, tapi takut kerana risau. Itu Arab panggil musyfiqun. Kalau khauf, takut dia nak lari. Kalau musyfiq, dia tak boleh lari, dia mesti kena hadapi. Tapi ada rasa risau, takut tak berjaya, takut tak lepas, takut berlaku benda-benda yang membahayakan bila mana sampai giliran dia. Seperti mana kita tengok di dunia sekarang, bila mana anak-anak yang sekolah, dia ada waktu dia kena exam, peperiksaan. Exam tak boleh lari. Walaupun dalam diri itu kadang-kadang terlintas juga kalau lah boleh lari, tapi tak boleh lari. Bila mana kamu seorang pelajar, kamu kena hadapilah. Kamu kena hadap juga macam mana pun. Jadi waktu nak menunggu dihadapkan ataupun sampai pada hari tersebut, dia ada rasa yang disebut dalam diri dia sebagai musyfiq. Wa ya'lamuna annahal haq. Dan orang-orang yang beriman itu mengetahui bahawasanya ianya benar. Hari kiamat itu ialah benda yang benar, tak dapat dinafikan. Walaupun hakikatnya tiadalah satu kajian, tiadalah satu usaha yang dilakukan oleh orang cerdik pandai untuk validkan kiamat tu ada. Tak ada. Walaupun ada sebahagian video yang dah mungkin puluhan tahun lepas, bila mana ada beberapa orang pengkaji daripada barat, mereka melakukan galian dalam perut bumi ni dengan tujuan nak dapatkan sesuatu, mungkin nak dapatkan hasil bumi daripada petroleum ke apa, tak pasti. Cuma bila mana dia gali sampai pada satu tahap, dimasukkan alat tu, dia dengar suara yang something, suara seperti mana orang yang menjerit. Jadi ada orang heboh nak viralkan, dululah ni cerita puluhan tahun dulu. Dikatakan itu ialah bahagian daripada suara mereka yang berada di alam barzakh, dikatakan. Wallahu alam, tak diketahuilah benda tu betul ataupun tidak. Tapi yang pasti alam barzakh ini termasuk daripada benda gaib. Tak dapat kita melakukan iktisyaf, iaitu penyelidikan secara terperinci padanya. Tak dapat. Bahkan kita tengok orang yang beriman, orang Islam yang baik akhlaknya, berjiran kuburnya dengan orang yang jahat. Dia Islam tapi dia kubur sebelah tu orang biasa, orang yang mungkin hidup dia ni banyak buat dosa. Dari segi tanah nampak macam sebelah-sebelah. Tapi kedua-duanya berbeza keadaan di dalam. Dia tak ada istilah orang jiran sebelah boleh dengar apa yang berlaku, tak ada. Sebab ianya lah alam yang berbeza. Dia bukan alam yang sama macam kita. Dia bukan macam kita berkongsi rumah ataupun berkongsi tempat, bilik apa semua, kita boleh dengar bilik sebelah apa jadi yang bising sangat ni. Dia bukan macam tu alam barzakh. Jadi itu mungkin saja pada zaman tu. Zaman tu kan jenis suka viral benda-benda, masuk masjid tengok sejadah semayang apa semua, zaman tu. Kalau tuan-tuan ingat lah, dah orang malas semayang, sejadah lah pula semayang. Tu yang sebab sejadah semayang. Lepas tu orang duk kecoh Quran ni hilang. Kan zaman dulu kan Quran yang duduk dekat rak tu, buka-buka hilang. Akhirnya percetakan buat keluarkan penyataan, silap cetok. Bukan hari kiamat pun. Dia kadang-kadang Quran tu banyak, kadang-kadang dia terlepas pandang dalam bab tu. Ataupun mungkin sebab dah lama sangat tak baca Quran tu kot. Tu yang jadi hilang. Dia boleh jadi pudar, boleh jadi benda tu. Cuma nak katanya zaman dulu, saya ingat ni zaman sekolah menengah dulu, beberapa 15-20 tahun yang lepas lah, orang suka viral benda macam ni. Tapi nak katanya benda tu dibawa oleh penceramah, dibawa oleh pakar motivasi di sekolah-sekolah ni. Video tu ditunjuk, nak suruh, nak ligan student tu biar study, biar jadi orang yang well prepare untuk exam. Dibawa video tu, termasuklah video ikan pari yang kena sumpah nak deraka tu yang paling famous tu, zaman 3GP dulu. Kan tuan-tuan, kalau tuan-tuan pernah tengok lah, ikan pari je lah. Dia bukan anak yang disumpah apa semua, tak jadi apa pun. Jadi itu antara video-video zaman dulu, nak katanya. Tapi nak katanya kita tak perlu kepada benda tu. Orang beriman, dia maklum kiamat ni lah benda yang ada.
Ala innal ladzina yumaruna fis sa'ati fi dhalalin mubin, fi dhalalin ba'id. Sesungguhnya ketahuilah orang-orang yang yumarun, suka berbantah-bantah. Maknanya dia questionable benda tu. Benda tu sebenarnya tak ada timbul persoalan dah, tapi dia timbulkan persoalan pada benda tu. Yang suka timbulkan persoalan apa-apa semua ni, kata Al-Quran, kata Allah Ta'ala, fis sa'ah, pada hari kiamat, la fi dhalalim ba'id. Mereka itu pasti akan berada dalam kesesatan yang sangat jauh. Menyebutkan diri untuk membahaskan tentang kiamat ada tak ada, kiamat ada tak ada. Akhirnya menyebabkan dia makin jauh, makin jauh, makin jauh. Jauh tu apa maksud dia? Akhirnya tak beramal. Akhirnya tak beriman. Tak ada persediaan apa-apa. Hanya sibuk pada pergaduhan dan perdebatan semata-mata. Itu perkataan yumarun. Yumarun ni ialah satu orang yang bantah kerana dia nak justify dia tak beriman dan tak percaya benda tu. Dia ada orang dia bantah kerana dia masih lagi nak percaya tak percaya, nak percaya tak percaya. Yang tu perkataan guna perkataan, yang tu Al-Quran guna perkataan al-mujadilah. Berdebat. Tapi bila mana orang tu dia yumarun, dia melakukan bantahan, dia cuba blok, dia cuba berhujah kerana dia memang tak nak percaya dah pun. Itu ialah jenis-jenis pertengkaran di kalangan manusia. Jadi ayat yang ke-18 Allah Ta'ala nak beritahu sifat orang-orang yang tak beriman, dia mengejek-ngejek bila nak kiamat. Dan sifat orang yang beriman, dia ada rasa risau, takut. Dia cukup tak lagi bekal dia untuk menghadapi hari kiamat tu. Paling-paling simple pun kiamat tu bermaksud kematian, dicabutnya nyawa. Jadi tadabbur pada ayat yang ke-18 ni ialah kita di mana? Adakah kita daripada kalangan yasta'jiluna biha ataupun kita daripada kalangan mushfiquna minha? Itu dia punya kata kunci dia. Yasta'jiluna biha, minta cepat kiamat. Antara benda yang kita boleh tengok berlaku pada orang yang dah Islam ni, minta cepat kiamat ni kerana tak tahan dengan ujian. Betul ataupun tidak benda tu? Benda tu dilarang dalam agama. Kita boleh minta pada Tuhan, ya Allah, sekiranya kematian itu baik bagiku, maka segerakanlah. Tapi kalau kehidupan itu baik bagiku, maka jadikanlah aku mendapat yang paling terbaik di antara keduanya. Yang tu boleh. Tapi kalau kita stres sangat, banyak masalah dalam hidup, tiba-tiba minta cepat mati, samalah dengan minta cepat kiamat pun, benda yang sama saja. Minta cepat pada benda yang kita tak mampu nak menghadapinya, ini antara bentuk mencabar kekuasaan Tuhan. Minta cepat. Adakah kamu rasa kamu akan selamat? Adakah kamu rasa kamu akan betul-betul okey dengan benda yang bakal berlaku tu? Sebab kalau kita tengok Nabi, para sahabat, mereka tidak menggambarkan mereka bersifat selamat, rasa selamat, tak. Nabi tak rasa macam tu. Walaupun Nabi tu memang selamat dah pun di padang mahsyar nanti. Maknanya mereka takut untuk menghadapi benda tu. Jadi sekarang ni kita baca ayat ni, kita berada pada pihak yang mana? Kalau kita berada pada yasta'jiluna biha, kita bermasalah. Tapi kalau kita berada pada mushfiquna minha, kita berada pada jalan yang benar. Dan orang yang ada sifat mushfiquna minha ini, mereka akan buat amal. Orang yang yasta'jiluna biha ni, mereka hanya banyak berangan-angan saja. Berangan, bercita-cita, tapi tak buat apa. Tapi orang yang mushfiquna minha, dia akan membuat persediaan. Walaupun persediaan dia nampak macam biasa, tapi dia buat benda tu. Dan dia ada harapan yang tinggi. Dia panggil khauf dan raja. Ayat yang ke-19. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Allah maha lembut takbirnya serta melimpah-limpah kebaikan dan belas kasihannya kepada hamba-hambanya. Ia memberi rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya menurut peraturan yang ditetapkan. Dan dialah yang maha kuat lagi maha kuasa. Ada beberapa perkataan yang kita kena perhati pada ayat 19 ni. Pertama, Allah Ta'ala sebut Allahu latifun bi'ibadihi. Perkataan latif, maknanya Allah Ta'ala sangat halus terhadap hambanya, terutamanya dalam bab memberi belas kasihannya ataupun memberi rezeki kepada hambanya. Sebab tu antara benda yang kita kena sedar dalam hidup kita ni,
bagaimana Tuhan dengan sifat Ar-Rahman-Nya memberikan kepada kita segala kasih sayangnya dan juga memberikan kepada kita rezekinya. Dia guna perkataan latif. Latif ni ialah kelembutan yang kita pun tak perasan. Macam mana Tuhan jadikan benda tu baik bagi kita. Banyak benda yang berlaku dalam hidup kita ni, kita nampak macam tiada kebaikan, ataupun kita berada dalam kesusahan. Tapi sebenarnya Tuhan dengan latifnya dan rahmannya sedang menyusun sesuatu kepada hamba-Nya, mengikut kepada niat yang ada dalam hati hamba tu. Kalau satu orang tu beriman kepada Allah Azza wa Jalla, walaupun imannya sedikit, Allah Ta'ala akan mengarahkan dia ataupun mengalirkan dia ke arah kebaikan walaupun dalam keadaan terpaksa. Sebab tu kita akan tengok sebahagian orang yang hidupnya daripada segi keduniaan macam dah dapat semua benda, akhirnya dijatuhkan, dihilangkan, kerana Tuhan ingin melihat supaya dia itu kembali kepadanya. Sebab tu benda ni dipupuk melalui zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kita bangkit pagi, kita diajar untuk berzikir, mengingati Allah. Mengingati Allah Azza wa Jalla. Kan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, bangkit-bangkit pada tidur ni, benda pertama sekali ialah mengingati Allah. Lepas pada itu kita akan tengok bagaimana Nabi ni dia susun zikir-zikir yang banyak. Perbahasan ni menarik bila mana ianya dikupas oleh satu orang tokoh yang bernama Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab dia yang terkenal Tariqul Hijratain. Ini kitab yang bagus sebab dalam kitab Tariqul Hijratain ni, kitab ni 2 jilid. Dalam kitab ni Ibn Qayyim membahaskan tentang flow zikir tu, dia nak bawa kita ke mana? Flow zikir tu nak bawa kita ke mana? Sebab orang yang mula-mula belajar berzikir, dia mungkin akan rasa berat di lidahnya dan resah di hatinya. Sebab dia tak biasa berzikir, tiba-tiba dia nak tukar kebiasaan tak biasa kepada baru nak start berzikir. Dia akan rasa berzikirlah keadaan tergesa-gesa, dia akan rasa kalut antara nak buat urusan dunia dia dengan berzikirnya. Itu peringkat awal, mubtadi' dia panggil, permulaan. Lama kelamaan dia akan sebati. Dia akan rasa resah bila mana dia tinggalkan benda tu. Kalau dia tinggalkan berzikir, dia akan rasa something. Cuma dia tak kuat lagi. Kalau keadaan dia rasa resah tu, dia tinggalkan juga, lama kelamaan dia akan kembali balik macam asal. Ini dia panggil stage dia. Okay. Bila mana kita dah melazimi zikir, macam mana Nabi dan para sahabat kehidupannya, mereka melazimi zikir. Nak buat apa tu, zikir tu dah automatik keluar. Dah ingat dah benda tu. Dia akan pergi kepada stage yang lebih tinggi lagi, iaitu dia akan rasa rendahnya diri dia kerana Allah Ta'ala lah dengan sifat Ar-Rahmannya dan Latifnya menjadikan kita boleh berzikir padanya. Bukan kerana kita nak berzikir. Bukan kerana kita nak berzikir. Saya nak bagi contoh mudah pada tuan-tuan dan puan-puan. Beza antara orang kerja makan gaji dengan kerja sendiri. Beza dia kat mana? Beza dia dekat rasa tawakalnya. Di situ. Orang yang kerja makan gaji, kadang-kadang bila mana dah dapat gaji ni kan, hari ni pula hari orang dapat gaji, dapat bonus lagi, dia rasa macam, okey, dah aku kerja dapat. Dia kalau orang meniaga dia lain. Orang yang meniaga sendiri, dia betul-betul berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Nak tengok hari ni banyak ke sikit dapat. Itu beza dia, beza. Dua-dua dapat rezeki ni, dua-dua dapat rezeki. Okay. Tapi perasaan yang muncul waktu nak dapat rezeki tu dia beza. Begitu juga dengan orang yang berzikir, dengan orang yang buat benda wajib. Sebab berzikir ni dia tak wajib. Berzikir ni dia sunat saja. Yang wajib ialah salat. Zikir-zikir dalam salat tu jadi wajib lah sekali. Itu antara zikir wajib itu. Tapi kalau orang yang menambah lagi kehidupan dia dengan zikir, kita akan tengok bagaimana orang tu mula memupuk diri dia untuk perasan garis pembeza antara murka Tuhan dan juga latifnya Tuhan. Sebenarnya banyak benda yang Tuhan buat dalam hidup kita ni lebih sifat rahmannya berbanding sifat-sifat jalalnya yang lain ataupun sifat-sifat yang menampakkan keperkasaan dia. Sebab tu kalau kita tengok ada riwayat, walaupun riwayat ni ada pertikaian di kalangan para ulama, iaitu ketika mana Firaun dia tenggelam, dia lemah dah tu, air tu dah sampai kepada leher dia, dah sampai ke kongkong dia dah ni. Ada riwayat mengatakan Jibril alaihissalam ambil pasir letak dalam mulut Firaun tu, ambil pasir letak. Akhirnya
Firaun tenggelam. Lemas. Lepas pada tu bagi tahu dekat Nabi Musa. Sebab Nabi Musa nampak benda tu. Nampak ada pasir masuk dalam mulut Firaun. Tanya Jibril, kenapa buat macam tu? Dia kata, aku risau. Aku takut kalaulah dia sempat sebut amantu billah ataupun la ilaha illallah, Tuhan ampunkan dia. Mana Jibril ni pun tak puas hati dah dengan Firaun ni. Jangan bagi dia sebut apa pun. Cuma nak poinnya situ ialah bagaimana Tuhan ni ada sifat pemurah dia dan pengampun dia. Tapi riwayat ni ada pertikaian sikitlah, sahih dan dhaifnya. Cuma nak kata, kalaulah Jibril kata, kalaulah dia sempat sebut, Tuhan ampun dia, Tuhan akan ampun dia. Maksudnya nak katanya Tuhan ni dah banyak dah Firaun buat macam-macam, dah banyak. Dan antara benda yang hebat Firaun buat ialah mengaku dirinya Tuhan. Dia ambil position Tuhan, letak pada diri dia. Tapi Tuhan ni, kalau Allah Ta'ala ni dengan sifat Ar-Rahman, yang kalau hamba tu dia nak patah balik, dia akan dapat kebaikan. Selama mana kebaikan itu bukanlah kebaikan yang bersifat kesyirikan yang melampau. Tapi nak katanya kalau benar riwayat tu, kita boleh tengok bagaimana Ar-Rahmannya Allah Azza wa Jalla, pengampunnya Allah Azza wa Jalla, dan latifnya Allah Azza wa Jalla dalam membahagikan rezeki. Kalau Firaun sebut rezeki dia dah jahat dah, patah balik jadi baik. Sebab tu kita kena faham, bila mana para ulama ataupun bila mana Nabi menyampaikan hadis-hadis yang berbentuk seperti mana insafnya satu orang. Contoh hadis yang terkenal dalam kalangan masyarakat kita. Dapat syurganya perempuan jalang yang memberi minum kepada anjing. Hadis ni terkenal, memang riwayat Bukhari pun. Cuma riwayat Muslim dia kata yang beri minum kepada anjing itu bukan perempuan tapi lelaki. Dia bukan perempuan. Ada sebahagian riwayat kata lelaki, ada sebahagian riwayat kata, tapi yang masyhur dalam masyarakat ialah perempuan. Bariyah ni perempuan jalang lah. Maknanya dia pelacur istilah kita. Dia beri minum kepada anjing, dia dapat masuk syurga. Antara yang membahaskan hadis ni ialah Al-Qastallani. Ibnu Hajar Asqalani pun dia bahas, tapi dia tak terlalu detail sangat. Dan datang lagi lah ulama-ulama yang syarah kemudiannya. Dia kata apa yang menyebabkan perempuan tu dapat masuk syurga sebenarnya yang dapat menyebabkan perempuan tu masuk syurga ialah rasa insaf yang datang kerana satu kebaikan yang dia mulakan. Dia memulakan kebaikan dengan memberi minum kepada anjing itu. Lalu Allah Ta'ala melihat itu kebaikan yang ikhlas, lalu dialirkan dia ke arah kebaikan yang lain. Sebab dosa zina tak akan terampun dengan hanya beri minum tu saja. Tak akan terampun. Dosa zina memerlukan taubat nasuha. Maknanya dia ada sekuen lain, dia ada perjalanan lain untuk dia jadi baik. Dia berhenti, dia makin baik. Cuma titik mula daripada yang tu. Titik mula ialah daripada yang itu. Sebab tu salah kalau kita fikir dia lepas pada bagi minum anjing tu dia berzina balik. Tak. Bukan. Maknanya dia dah ada satu sikap dia nak jadi baik dah. Lepas tu dia diringankan. Nak kata itu juga bahagian daripada latifun bi'ibadihi. Halusnya Allah Ta'ala terhadap hambanya, yarzuqu man yasha. Dia beri rezeki kepada siapa yang dia nak. Sebab tu kita akan tengok ajaib dunia ni, bila mana orang yang jahat kembali menjadi baik, dan juga ajaib dunia ni bila mana orang yang baik patah jadi jahat. Inilah benda ataupun garis yang merisaukan kita. Sebab tu kita pun tak boleh rasa secure kita berada di sini. Tapi kita rasa bersyukur di atas nikmat yang Tuhan beri. Kita taklah seperti mana orang lain yang masih lagi berkeliaran di tempat lain. Kita berada di sini. Itu bahagian pada nikmat yang Tuhan beri. Wa huwal qawiyyul aziz, dan dialah yang maha kuat lagi maha kuasa. Al-qawi dengan makna sangat kuat, Al-aziz dengan makna mulia. Tapi banyak terjemahan dia akan terjemah kuasa. Al-qawi maksud dia kuat, Al-aziz maksud dia sebahagian terjemahan dia sebut perkasa. Tapi Al-aziz mai pada perkataan izzah, kemuliaan. Sebab tu satu orang hamba bila mana dia hidup ni ikut syariat, Allah Ta'ala akan muliakan dia. Sebab mai pada perkataan Al-aziz tu. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha. Allah Ta'ala itu maha lembut kepada hambanya, beri rezeki pada siapa yang dia nak. Cuma syarat dapat rezeki ni ialah rezeki yang sempurna, kena taat pada dia.
Kena taat pada dia. Sebab tu Allah Ta'ala sangat-sangat suka kepada hamba-Nya yang taat dalam keadaan dia ada kuasa untuk mengingkari Tuhannya. Terutamanya orang muda. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut, innallaha la ya'jabu. Allah Ta'ala itu sangat takjub dengan orang muda yang pada dirinya tiada sabuah. Sabuah ni maksud dia apa? Keinginan nak lalai. Keinginan nak mengarut. Nak jadi orang yang perangai tak ketahuan hala. Keinginan tu ada. Ataupun istilah orang Terengganu panggil kelolo. Kelolo ni. Mungkin utara panggil kelolo. Perangai kelolo. Tak lagi Kelolo ni ialah nak buat belah ke? Mana ada. Maknanya nano pun boleh jadi juga. Dia bukan syuklat nano tu. Nano ni antara perkataan-perkataan nak menunjukkan dia liar. Sikap yang liar. Orang muda dia cenderung pada tu. Hatta kalau tuan-tuan tengok anak-anak muda yang duduk di tahfiz pun, dia ada keinginan nak liar. Saya kata waktu saya belajar dulu, nak lompat pagar ni banyak juga perasaan nak lompat pagar kan. Walaupun sekolah agama kan. Walaupun kata tengok tu sekolah menengah sebelah, sekolah menengah biasa sebelah. Kita orang sekolah berjiran dengan sekolah menengah biasa. Sekolah menengah biasa tu kita dah selalu tengok lompat pagar. Tapi kalau dia tengok budak sekolah agama dengan lebay apa semua lompat pagar, dia something yang ajaib. Tapi keinginan tu ada, keinginan tu ada. Bahkan bekerjasama dengan sekolah menengah biasa untuk potong kawat pagar tu. Nak katanya ada lah, nak kata benda tu ada. Nak katanya orang muda dia normal ada. Tapi Nabi kata, ajaib bagi orang muda yang dia ada benda tu, dia tahan. Dia kekang diri dia, dia pilih untuk jadi orang yang taat. Tak kata apa pun. Maknanya terima Tuhan. Tuhan suruh buat macam ni, kita buat macam tu. Tak pernah kita argue apa. Sebab tu kalau kita tengok dalam dunia ni, ada satu cerita yang tuan-tuan, kalau mungkin tuan-tuan pernah dengar lah. Ada satu orang kaya di Eropah. Ataupun orang kaya ni di Jepun kalau saya tak silap. Rasanya di Eropah. Dia kaya, bila mana dia mati, dia wasiatkan semua harta dia kepada anjing dia. Dia tak bagi pada anak dia. Sebab dia kata anjing dia yang paling tak lawan, kata dia. Anak semua lawan kata. Saya nak kata apa? Manusia ni dia tak minat orang lawan kata. Apatah lagi Tuhan. Anak dia suka lawan dia, isteri dia pun suka lawan dia. Akhirnya dia kata semua harta saya ni saya wasiat pada anjing dia. Dia tak ada faraid lah sebab dia bukan orang Islam. Cuma nak kata ni dia bagi dekat anjing dia. Sebab anjing yang paling tak lawan. Nak buat apa pun anjing tu diam je. Dia tak kata apa pun. Bahkan dia bantu lagi Tuhan dia. Jadi Allah Ta'ala ni pun macam tu lah. Kita tak menyerupakan Allah Ta'ala seperti manusia. Cuma nak katanya Allah Ta'ala suka kepada hamba-Nya datang arahan, buat. Tak argue apa pun. Jadi orang yang macam ni dia akan dapat layanan yang luar biasa daripada Tuhan. Sebab tu saya ada pengalaman satu orang yang alhamdulillah saya tengok dia ni menjagalah kehidupan dia dengan salat awal waktunya. Keluarga dia pun macam tu. Orang biasa, tak ada nama, tak ada kedudukan apa pun. Tapi pergi mana-mana, saya tengok dengan mata kepala saya sendiri lah. Pergi mana-mana ni, sebab saya pernah musafir dengan dia. Pergi mana-mana, dia macam dilayan oleh VIP, walaupun dia orang biasa je. Cuma benda yang dia buat ialah dia jaga salat waktu. Pergi musafir jauh tara mana pun, dia memang memilih untuk jamak takdim. Salat masjid dan jamak takdim. Kita boleh pilih antara takhir dan takdim. Cuma dia melihat prioriti untuk menampakkan diri lebih mengagungkan syariat, dia ambil prioriti untuk takdim. Dia akan ejah supaya musafir dia lapar tara mana pun, sama ada dia berhenti kedai lebih awal, sejam setengah sebelum masuk waktu zuhur untuk makan, walaupun taklah lapar terlampau sangat, supaya untuk dapat salat tu awal. Setiap kali saya pergi musafir ni, kita akan tengok dia orang biasa, orang kampung, tapi adalah kedudukan sikit, tapi taklah terkenal dalam masyarakat. Dia pergi mana-mana, dia masuk je hotel tu, dia macam disambut macam orang VIP. Tiba-tiba ada orang nak angkat beg dia, tiba-tiba ada orang nak tolak troli untuk dia apa semua. Ini adalah kesan rezeki yang Tuhan beri. Dia bukan orang yang ada nama, tapi Tuhan jadikan kehidupan dia mudah. Dia nak check in pun cepat, dia dapat pun awal, orang bagi welcome drink apa semua. Banyak kali saya tengok dengan dia. Sebab saya pun pernah pergi dengan VIP, ada VIP sangkut. Sampai situ tak, bilik tak siap lagi. Yang ni tak tu lagi, yang ni tak tu lagi. Tapi dia ni, dia orang biasa je. Tapi dia ada kedudukan. Ini antara bentuk rezeki yang Tuhan beri pada sebahagian orang. Tuhan jadikan urusan dia mudah, tak sangkut banyak. Okay.
Itu benda yang kita boleh tengok. Dari segi tadabbur ayat yang ke-19 ni kita boleh tengok bagaimana satu orang hamba tu bila mana dia tunduk pada Tuhan, Tuhan akan memberikan dengan kelembutannya kepada hamba itu rezekinya. Dan Tuhan akan beri pada dia kekuatan. Sebab orang yang beriman ni sifat dia kuat. Al-Aziz, dan juga orang yang beriman itu sifat dia ada kemuliaan. Pergi mana-mana pun dia ada kemuliaan. Dia ada kemuliaan. Walaupun dia berada di negara orang bukan Islam, dia ada kemuliaan dia yang tersendiri. Ayat yang ke-20 masih lagi berkaitan dengan rezeki. Allah Ta'ala sebut, "Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthih, wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha, wa ma lahu fil akhirati min nasib." Sesiapa yang menghendaki dengan amal usahanya mendapat faedah di akhirat, kami akan memberinya mendapat tambahan pada faedah yang dikehendakinya. Dan sesiapa yang menghendaki dengan amal usahanya kebaikan di dunia semata-mata, kami beri kepadanya dari kebaikan dunia itu sekadar yang kami tentukan, dan ia tidak akan beroleh sesuatu bahagian pun di akhirat kelak. Ini nak sebut tentang keinginan beberapa kategori manusia atas dunia. Ada sebahagian orang atas dunia ni, keinginan dia ialah harthal akhirah. Harth maksudnya ialah benda yang kita tanam, kita dapat hasil, kita tuai. Itu yang disebut dengan Arab dia panggil harth. Benda tu tak akan dapat on the spot. Ambil masa baru dapat. Contoh macam orang menanam lah. Yang tu yang paling mudah untuk kita faham. Wa man kana yuridu harthad dunya, siapa-siapa yang nakkan kepada loba dunia, bahagian dunia. Tuhan kata, siapa-siapa yang nakkan kepada keinginan akhirat ataupun dia nakkan kepada kebaikan akhirat, nazid lahu fi harfihi, kami akan tambah faedah daripadanya. Wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha. Yang kita kena perhati pada ayat ni ialah harthal akhirah nazid lahu, harthad dunya nu'tihi minha. Orang yang nakkan kepada akhirat, kebaikan akhirat, nazid lahu fi harfihi, kami tambah lagi faedahnya, kebaikannya. Maknanya orang yang fokusnya pada akhirat, kebaikan dunia akan menyusul di belakang. Macam contoh saya sebut tadi lah, orang tu dia bukan nak pun dimuliakan, tapi dengan sebab dia cenderung pada akhirat, dia nak jadi orang yang kalau salat yang paling terbaik. Akhirnya Tuhan alirkan sekali kemuliaan keduniaan kepada dia. Sekali dapat, masuk sekali. Jadi ini antara benda-benda yang kita boleh tengok daripada kemuliaan-kemuliaan yang Tuhan akan beri pada satu orang tu. Jadi kita tinggal pilih lagi, nak pilih untuk loba dunia ataupun loba akhirat. Kemudian Tuhan kata, kalau orang yang nakkan kepada dunia, nu'tihi, kami beri, tapi tiada penambahan. Beri, dia dapat, tapi dia akan ada kelompongan, iaitu dia akan ada kekosongan pada jiwanya. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Kesan buruknya, dia tak akan dapat apa-apa pun bahagian di akhirat ini. Tak dapat apa-apa pun bahagian di akhirat. Ini antara benda yang kita boleh tengok. Berdasarkan ayat inilah, Ali bin Abi Talib dia pernah sebut dalam kata-kata dia yang terkenal. Kata-kata ni dia sebut dalam Hilyatul Awliya oleh Al-Imam Al-Asfahani. Kata-kata ni juga disebut oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lam An-Nubala. Dan ramai para ulama menukilkan kata-kata Ali bin Abi Talib ni. Dia kata, ju'ilatid dunya, dijadikan dunia itu muqbilah. Ju'ilatid dunya mudbirah, dijadikan dunia itu semakin hampir kepada kemusnahan. Wa ju'ilatil akhiratu muqbilah, dan dijadikan akhirat itu kita semakin dekat padanya. Maknanya dunia ni dia makin nak habis. Dia punya keindahan dia makin nak rosak, makin nak rosak. Tapi akhirat tu dia makin dibina. Kita nak menuju padanya. Falikulli wahidatin minhuma banun. Kata Ali bin Abi Talib, setiap antara keduanya ni, dunia dan akhirat ni, ada pengikutnya. Ada yang nak follow dunia, ada yang nak follow akhirat. Cuma kata Ali bin Abi Talib, fakun abna'il akhirah, jadikanlah dirimu daripada bahagian anak-anak akhirat ataupun pengikut akhirat. Nak kata kemuliaan yang paling terbaik satu orang tu, dia pilih akhiratnya. Sebab tu kita tengok antara hadis yang kita boleh jadikan contoh ialah hadis yang diriwayatkan daripada
satu orang tabi'in yang terkenal, iaitu Atha bin Abi Rabah, iaitu hadis yang berkenaan dengan satu orang perempuan berkulit hitam yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan penyakit sara, histeria, dengan sebab penyakit itu penyakit yang memang dah sedia daripada dia lah. Dia bukan histeria kerana kerasukan, tapi dia memang ada waktu sebulan sekali dia akan histeria, meracau. Bila mana dia meracau, dia akan tanggalkan semua pakaian dia, hanya telanjang terus. Jadi dia pergi jumpa Nabi, ya Rasulullah, doalah pada Allah Ta'ala supaya disembuhkan penyakit ni. Sebab dia rasa malu lah. Bila mana histeria ni, baju dia cabut habis. Nabi kata, kalau kamu bersabar, kamu akan mendapat bahagian yang terbaik di akhirat, iaitu syurga. Kalau kamu nak baik sakit, aku boleh doakan, sakit kamu boleh baik. Tapi nak kata perempuan ni, walaupun dia sakit, dia tahu pilihan yang terbaik ialah nak dapat syurga dulu. Dia kata, ya Rasulullah, aku pilih untuk sabar dan dapat syurga. Cuma dia minta lagi Nabi, cuma minta doa pada aku, pada kamu, untuk aku, supaya waktu aku histeria tu, aku tak tanggal lagi baju. Itu saja yang aku nak. Histeria tu histeria lah, tapi aurat terjaga je. Nabi doakan yang tu je. Cuma nak kata dia ambil pilihan syurga. Dia ambil pilihan syurga. Sebab dia tak boleh pilih dua-dua. Dia ada orang macam orang zaman kita ni, bagi pilihan tamak pula, nak dua pula. Kalau kita lah duduk zaman tu, kita kata dua tak boleh, Nabi ambil dua-dua. Tamak betul. Nabi bagi pilihannya antara syurga dan juga dunia. Sebab boleh jadi dengan sembuhnya dia daripada sakit itu akan menyebabkan dia jadi sombong, dia akan jadi lupa ingatan apa semua, tak bersyukur dah pada nikmat Tuhan apa semua. Sebab tu itu ialah aturan-aturan Tuhan. Cuma nak katanya dia memilih. Bahkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim lagi, kita boleh tengok benda selain pada manusia pun memilih bahagian akhirat. Antaranya ialah tunggul kurma, memilih untuk bahagian akhirat. Dia tak pilih bahagian dunia. Sebab tu kalau kita tengok ketika mana hadis riwayat Muslim, kita tengok kalau kita pergi buat umrah sekarang, dia ada satu tiang dalam raudah, nama dia Ustuanah Mukhallaqah. Dia boleh tengok atas setiap tiang tu dia ada tulisan Ustuanah Mukhallaqah ni, yang paling dekat dengan mimbar Nabi sekarang. Mimbar yang cantik tu lah, kita tengok ada mihrab kan, dalam masjid Nabi, dia saf yang ketiga keempat sikit dalam kawasan raudah lagi. Sebelah tu saja Ustuanah Mukhallaqah. Itu ialah tempat asal tunggul kurma tu yang Nabi akan naik. Dia bukan pokok kurma, dia tunggul je. Pokok dah tak ada, dah potong, dah tebang dah. Cuma dia punya tunggul tu luas untuk boleh orang naik dan berdiri atas tunggul tu. Nabi selalu akan berkhutbah atas tunggul tu. Sehinggalah datang satu orang business woman, orang perempuan yang kaya, dia buat mimbar yang cantik sikit sebelah pada tunggul tu. Bila mana dapat mimbar yang baru ni, Nabi pun tak lagi menggunakan tunggul itu. Nabi tak gunakan tunggul itu. Bila mana Nabi berkhutbah di atas mimbar yang baru, tiba-tiba kata sahabat, fasami'na sautun anin, kami mendengar suara budak menangis yang asalnya perlahan, akhirnya makin kuat sehingga menenggelamkan suara Nabi waktu khutbah. Tapi tak tahu daripada mana bunyi itu. Nabi turun pada mimbar dan Nabi pergi ke tempat tunggul yang lama tu, tempat Nabi berkhutbah dulu, dan Nabi seperti bercakap dengan tunggul itu. Sahabatnya tengok. Lalu sahabat tengok Nabi ni bercakap dengan tunggul tu, dan Nabi tenangkan tunggul tu sehinggalah suara tu hilang. Nabi naik atas mimbar, Nabi cerita balik. Iaitu waktu aku berkhutbah, suara menangis itu datang daripada tunggul ini. Kerana dia macam rasa sedih Nabi tidak menggunakan dia. Nabi tak guna dia. Lalu Nabi pun pergi pujuk dia, dan Nabi kata, aku beri pilihan kepada kamu untuk kamu dihidupkan kembali di akhirat dalam syurga bersama dengan aku. Dia duduk dekat dalam syurga yang Nabi duduk tu, pokok kurma tu ada situ. Ataupun kamu diberi kemuliaan boleh hidup lagi, ataupun boleh segar balik. Diberi dua pilihan. Kurma tu pilih nak duduk syurga, walaupun dia tak kena dosa pahala tu. Dia pilih syurga, dia tak pilih bahagian dunia. Kalau dia pilih bahagian dunia, tuan-tuan, agak apa akan jadi? Takkan kerajaan Saudi nak buat dia macam pokok biasa? Mesti dia akan dimuliakan.
Mesti dia akan duduk dalam masjid tu dengan penuh kemegahan. Ataupun lebih teruk lagi akan berlaku khurafat di situ. Gantung something ke apa boleh jadi. Tapi dia pilih untuk kemuliaan akhirat. Akhirnya dia duduk dalam syurga. Barulah dia berhenti menangis. Dan Nabi sebut dalam hadis tu, kalau aku tak pujuk dia, tangisan itu akan didengari sampai hari kiamat. Mana kalau Nabi tak pujuk dia, kita pergi buat umrah hari ni, sampai kawasan tu kita akan dengar suara orang menangis. Sampai kawasan tu. Saya ingat waktu mensyarahkan hadis ni daripada guru di Jordan tu. Dia kata aku berkenan betul kalau Nabi tak pujuk. Sebab supaya kita pergi buat umrah, kita boleh buat perbandingan. Kita yang kata cinta Nabi ni, setitik air mata pun kedekut nak menangis untuk Nabi. Tapi dia tu dah menangis dah. Dah menangis teruk lah. Dan dia tak akan boleh bergerak dah. Itu je yang usaha dia untuk agama, ialah dia nak bagi orang boleh nampak Nabi waktu Nabi khutbah. Tu je usaha dia. Usaha dia banyak tu je. Kita ni yang boleh bergerak, yang boleh makan, boleh minum, boleh kerja apa semua, apa kita buat untuk agama kita? Cuma nak katanya, dia tetap memilih bahagian daripada akhiratnya. Dia tak memilih bahagian daripada dunia. Tapi kalau kita nak pergi masjid Nabi, kita akan tengok sebelah makam Nabi tu, dia tiang dalam raudah ni color lain berbanding tiang dalam masjid-masjid Nabi yang lain. Dan setiap tiang tu dia ada nama-nama, dia ada tulis nama. Ada tiang Aisyah, tiang pengawal, lepas tu Ustuanah Mukhallaqah. Kalau tak silap dia sebelah dengan tiang Abu Lubabah. Dia ada 6 ke 7, 9 rasanya tiang yang ada dalam kawasan raudah tu, yang ada nama-nama khusus dan ada cerita-cerita yang tersendiri. Cuma nama dia lah Ustuanah Mukhallaqah. Sebab apa Ustuanah Mukhallaqah? Sebab lepas daripada dicabut tunggul tu, ada suatu kemuliaan tempat tu, dia ada bau yang wangi yang keluar. Pada zaman tu lah, Mukhallaqah tu maksudnya bau yang wangi, yang tak dibuat-buat. Cuma hari ni kita tak bau sebab apa? Sebab tenggelam dengan bau wangi yang lain. Kita kan masuk raudah kan dah ada bau lain. Bau raudah. Memang kerajaan Saudi habiskan duit banyak pun untuk mewangikan kawasan tu. Jadi wangi dia tu dah tenggelam. Ataupun mungkin dah hilang. Sebab mungkin keberkatan tu terangkat. Cuma nak katanya, saya nak poinkan situ ialah keinginan dunia. Jadi kita hidup dunia ni, banyakkanlah menjadikan diri kita ni berkeinginan dengan keinginan-keinginan akhirat berbanding keinginan-keinginan dunia. Jadi saya rasa kita berpada situ je untuk pagi ni. Sebab ayat 21 sampai ayat yang ke-22 ni dia ada cerita lain, iaitu cerita tentang sembahan yang diambil oleh musyrikin Mekah untuk mensyirikkan Allah Azza wa Jalla. Untuk cerita tentang kiamat, cerita tentang kebaikan dunia akhirat ni kita dah selesai sampai ayat yang ke-20 ni. Jadi insya-Allah minggu depan kita akan sambung balik pada ayat yang ke-20, dan rasanya setakat tu saja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan tak ada. Minggu depan saya pergi Aceh 1 hari bulan. Maknanya kita akan sambung 8 hari bulan. Okey. Bulan Ramadan kita jalan macam biasa insya-Allah.